Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara semua? Seperti biasa, saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Naim? Anda orang pertama muncul. Itu juga saudara Muhammad. Ya, waalaikumsalam saudara Muhammad Naim, Mustafa Ilyas. Kalau boleh like and share ya. Saya bila tengok like and share itu adalah semangat saudara. Itu juga saudara Haji Darlis Saridin, saudara Hafiz Wan Basirun, SG Tan, how are you? Please like and share and subscribe. Itu yang pentingnya sebab kita bersama-sama memberi pencerahan. Begitu juga dengan saudara Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Thomas Tan, Kazanizar, waalaikumsalam. Toresco Tainu, oh nama sedapnya, Toresco Tainu. Macam saya berurusan ataupun berkomunikasi dengan warga dari Palermo. Saudara Harman Burns, saudara Abu Nems, saudara Zamri, apa khabar Zam? Saudara Haji Azhar, saudara Zulkifli Zul. Rindu mamaku, memang semua orang merindui ibunya ya. Saudara rindu mamaku. Saudara Hosman Nur, saudara Zulfadil, saudara Zulkifli, apa khabar Zul? Paipon IP. Nama seronok juga saya beri nama-nama samaran ni. Kalau zaman saya wartawan dulu, inilah nama-nama nickname saudara. Saudara Muhammad Johari, saudara Muhammad Safa, saudara Romzi, Tok Di, apa khabar? Saudara Azlan Yusof, saudara Ahmad Faruza, waalaikumsalam Pak Cu. Jack Jimmy, salam muhibah dari Bintulu. Oh, apa khabar orang Bintulu? Orang Sarawak ya. Saudara Puan Rusini Kurungot, apa khabar orang Sabah? Abika, Norafia Samad, waalaikumsalam, Muhammad Saban, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Cuma lain kali kalau bolehlah nyatakan anda dari mana, start sikit kita bercakap. Sekurang-kurangnya saya tahu latar belakang saudara dari mana ya. Saudara Ali Ras, Rena, Wan Baki, Muhammad Zaidi, Syarum, Juandi, Abino. Terima kasih saudara Abi. Baik saudara, hari ini adalah hari yang ke-557. Dah 557 hari dah saudara. Negara kita diserang oleh wabak virus corona. Hari ini tanggal 27 September, hari Isnin. Alhamdulillah nampak gayanya ada sedikit penyusutan dan kita mendoakan agar trend ini berterusan dan mudah-mudahan segeralah kita memutuskan jaringan saudara Ismail Muhammad daripada Terengganu Besut agar kita dapat memutuskan jaringan virus corona. Saudara Syah Seremban, saudara Haji Hamidi. Baik saudara, kerana hari ini laporan Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa jangkitan pada hari ini adalah berjumlah 10,959 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhannya yang terkumpul saudara Azlan Tajuddin adalah 2,209,194 orang. Bagaimanapun Perlis alhamdulillah dah susut balik daripada 80 ke 51. Begitu juga di Kedah susut daripada 721 kepada 660 saudara Razali. Di Pulau Pinang juga susut, alhamdulillah. Semalam 955, hari ini 793 saudara Maknayan. Di Perak juga susut, alhamdulillah. Begitu juga di Selangor, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, saya rasa mungkin dah berbulan lamanya, hari ini kita melihat Selangor turun kepada angka ratusan, tidak lagi ribuan. Semalam 1558, hari ini 979. Doa kita agar ia berterusan, walaupun Selangor semalam dilanda oleh wabak banjir yang agak hebat di Shah Alam. Saya lihat gambar-gambar yang tersiar dalam media sosial. Teruk sahabat-sahabat kita di Shah Alam, bersabarlah saudara. Tentu banyak kereta yang rosak, rumah yang rosak. Inilah musibah yang terpaksa kita hadapi. Tak tahu kenapa lepas satu-satu musibah melanda negara kita. Di wilayah Persekutuan juga hari ini terus susut kepada 176. Lega. Selega-leganya saya melihat itu. Begitu juga di Putrajaya daripada 24 ke 18. Di Somban, Seremban ni 9 daripada 165 kepada 110. Melaka daripada 362 susut sedikit 346 hari ini. Begitu juga di Johor juga nampaknya ada tanda-tanda penyusutan, iaitu daripada 1455
kepada 1226. Tetapi di Pahang tiba-tiba naik balik. Itu saya heranlah. Kerana tiba-tiba daripada 604 kepada 739 hari ini di Pahang. Begitu juga di Terengganu, saudara. Turut meningkat. Walaupun tak banyak, tapi nampak pola-pola peningkatan. Kerana di Terengganu semalam 685, hari ini 691. Di Kelantan, Alhamdulillah, dapat balik ratusan. Sebab semalam 1206, hari ini 983. Begitu juga di Sabah. Alhamdulillah, susut banyak tu daripada 1078 kepada 751, dan di Labuan kembali sifar. Saya berdoa kalau boleh banyak negeri-negeri lain yang sifar. Tetapi di Sarawak walaupun susut tapi angkanya masih lagi menjuarai dibandingkan dengan negeri lain. Sebab Sarawak semalam 2943, hari ini dia susut tapi 2723. Jadi warga Sarawak, pastikan kita menjaga penjarakan sosial, kita jaga persihan diri. Kalau tiada keperluan, tak perlu keluar rumah. Itulah saudara yang saya dapat sempat berikan laporan kedudukan di negeri dan keseluruhan pada bulan ini, iaitu 27 September. Jumlah warga yang dijangkiti oleh virus corona hari ini untuk bulan September adalah 462,940 orang. Kalau boleh kita kekalkanlah, sebab tak mahu saya tengok, sebab bulan lepas kita tinggal lagi 3 hari. Rasanya insya-Allah kuranglah daripada bulan yang lalu. Bulan lepas 632,982 kes jangkitan. Ya saudara. Baik, kita pergi sedikit tentang tazkirah singkat. Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Siapa mereka? Iaitu apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia memungkiri. Dan apabila diberi amanah, dia khianat dalam amanahnya. Sesungguhnya Allah memberi azab kepada orang munafik seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-73. Maksudnya, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Begitulah Al-Quran juga mengutuk orang-orang yang munafik. Baginda menyatakan untuk mencari orang munafik itu terlalu sukar, bagaikan mencari seekor kalajengking yang hitam di atas batu yang hitam dalam gelap gelita. Susah nak nampak, tapi kita dapat tahu sikap-sikap orang munafik ini. Apabila dia berjanji, dia memungkiri. Apabila diberi amanah, juga dia khianat. Dan apabila dia bercakap, sentiasa berbohong. Karena diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami, katanya, dan baginda bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Ingat saudara, kalau anda tidak menepati janji, anda diumpamakan seperti orang yang tidak beragama, saudara. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahawa pengabaian amanah adalah punca terjadinya kerosakan dalam hubungan sesama manusia. Amanah menjadi jaminan terpeliharanya keselamatan bagi sesebuah hubungan, dan hilangnya amanah maka akan rosaklah hubungan tersebut. Karena dari Abu Humaid Al-Sa'idi menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, kalau seseorang di antara kamu mengambil barang sesuatu dari harta itu yang bukan haknya, nescaya dia akan datang kepada Allah nanti di hari kiamat memikul apa yang dikhianatinya. Jadi saudara, berhati-hatilah. Kalau kita dah diberi amanah, kita harus menjaga amanah kita. Ingat saudara, bahawa kita mesti sentiasa beramanah. Kita mesti sentiasa mengotakan janji, dan jangan sesekali kita berbohong, saudara, ya. Baik, kita masuk mutiara kata. Apa khabar Cikgu Hibil? Saudara Hibil Hasan yang mengirimkan saya. Terima kasih saudara Hibil, saban hari menghantar kiriman pada saya. Teruskanlah ya, menghantar kiriman-kiriman untuk kita berkongsi bersama. Apa khabar saudara Oji Zainal, Jerry Ryan, ini dalam Instagram. Ya saudara, kalau ada gangguan dalam Facebook, kita lari pada ini Instagram, ya saudara. Begitu juga dengan saudara Mazlan Al-Khalid. Jadi page-nya sama, Amir Hijaz Fan, saudara, ya. Saudara Abu Habib, saudara Cacai, Samduri, Syabaluddin Din, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Hashim Atan Zubaida.
Kata Saudara Hibil, apa saja yang anda cuba dalam hidup ini, lakukanlah dengan segenap hati dan perasaan. Apa saja pengabadian yang anda berikan, abadikanlah selengkapnya. Kerana setiap cita-cita yang besar maupun kecil, mestilah dilakukan secara bersungguh-sungguh. Itu kata-kata itu pernah dilafazkan oleh Charles Dickens, seorang penulis hebat di England, saudara, ya. Baik, saudara, terima kasih Saudara Hibil. Sekarang ni minta mohon izin 5 minit sedikit untuk e-commerce. Jadi kepada saudara yang mempunyai produk ataupun mahu mewawarkan produk saudara, sila hubungi Azhar di talian 011 330 41241. Cuma saya minta janganlah nak menghubungi pula pakaian, kasut dan sebagainya. Itu tak boleh lah saudara. Produk yang saudara hasilkan ataupun yang agak eksklusif sikit lah. Saudara, boleh hubungi saudara anak saya Al-Azhar di talian 011 330 41241. Malam ini saya menyantuni 2 produk keluaran daripada saudara Zul, iaitu tokoh jamu Kemaman. Saudara Zul, saudara boleh hubungi di 019 917 0449. 019 917 0449. Produk pertamanya adalah ini original daripada Sudan, iaitu Arabic Gum. Saudara, ini Arabic Gum, dia bagi pula free giftnya sebatang kayu sugi dan juga minyak gamat. Arabic Gum ini merupakan salah satu prebiotik semula jadi terbaik untuk pertumbuhan bakteria, baik untuk dalam usus kita. Ini Arabic Gum. Ia membantu merawat gout. Kalau saudara sakit gout, ulcer, buasir, gastrik dan sembelit. Juga membantu merawat cirit-berit. Ini bukan ubat saudara, ya. Ini makanan yang kita gunakan herba-herbanya dan juga mengurangkan kolesterol yang tinggi serta membantu merawat batu karang ataupun sendi dan saraf. Jangan lupa ini Arabic Gum, produk daripada tokoh jamu Kemaman, Saudara Zul, sahabat saya mendoakan agar Saudara Zul sentiasa berjaya dalam perniagaannya. Begitu juga dengan satu lagi produknya, ini yang disahkan oleh pakar-pakar perubatan daripada Jerman, iaitu minyak habatus sauda ataupun black seed. Minyak saya tidak dapat menyiarkan berapa harganya saudara, ya, kerana perjanjian saya dengan Facebook ataupun dengan Instagram maupun YouTube, saya tidak boleh mewawarkan harga. Kerana itu dimasuk dalam iklan. Saya cuma boleh mewawarkan produk pada syarikat itu. Jadi kalau saudara perlu boleh hubungi. Melainkan kalau Saudara Zul memasukkan iklan melalui Facebook dan sebagainya. Jadi minyak habatus sauda ataupun black seed ini adalah grade A yang dihasilkan ataupun produknya datang daripada Habsyah. Dalam pada itu dia bagi jugalah balmnya, ini balm gamat, itu melegakan gatal-gatal dan sebagainya. Jadi minyak ni habatus sauda ini adalah untuk menambah tenaga dan stamina dari kelesuan serta meningkatkan sistem imunasi dan antibody. Sebab kita kadang-kadang bila kita dah mengambil vaksin, ditambah lagi dengan minyak habatus sauda ini, bolehlah dijadikan sebagai antara cara untuk rawatan juga. Sebab sebagaimana yang selalu saya katakan, baginda Rasulullah SAW menyatakan tiada ubat yang tidak boleh dibaiki ataupun dirawat kecuali mati dengan menggunakan habatus sauda. Itu yang saya dengar lah. Saya bukan pakar saudara, kita ni cuma membaca saudara, ya. Juga untuk black seed ini ataupun minyak habatus sauda ini, ia anti-inflamasi, untuk mengurangkan bengkak-bengkak badan ataupun bengkak-bengkak sendi, iaitu artris, melancarkan sistem pernafasan untuk orang asma, juga menstabilkan kolesterol, gula dalam badan, rawatan jangkitan pada pundi air kencing untuk melawaskan penghadaman serta anti-tumor. Itulah tadi saya 2 produk daripada penghasilan Saudara Zul daripada tokoh jamu Kemaman. Saya mendoakan Saudara Zul agar mencapai kejayaan supaya perniagaannya bertambah. Kita bantulah. Dan kalau saudara mempunyai produk,
sila hubungi Al-Azhar di talian 011, saya pun lupa saudara, bukan apa sangat pun. 011 330 41241. Sekadar untuk saya mewawarkan produk saudara. Harga tak boleh bagi tahu. Itu masing-masing kena hubungilah mereka saudara. Baik saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Itu tuntutan kita. Kita tidak akan berhenti untuk menuntut pemberian moratorium daripada pihak bank serta pengeluaran wang sejumlah RM10,000 daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Kerana kita merasakan kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Saudara, untuk saat ini masih belum ada lagi pengumuman tentang moratorium, tapi kita tak boleh berhenti untuk meminta. Begitu juga dengan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Belum ada penjelasan. Kata menteri dulu kata boleh, Perdana Menteri kata pun boleh, tapi setakat hari ini masih juga ada yang masih tak dapat. Yang 5,000 dijanjikan boleh keluar 1,000. Ini keadaannya. Sebab itu kita harus berterusan. Saya harus menyuarakan kehendak saudara berhubung dengan tuntutan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ya, saudara Talok Kelantan dah. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah jangan dipersenda kehidupan rakyat. Saya agak marah kalau orang mempersendakan rakyat. Jadi perbicaraan kita malam ini, saya mengingatkan pada pimpinan negara, jangan dipersenda kehidupan rakyat. Jadi anda berjanji tapi tidak menepati. Kalau dah janji tak ditepati, itu tandanya orang yang munafik. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu. Apa kata pantun Pak Nazil? Kata Pak Nazil, Kak Inah membuat laksa, menjamu ayahanda, kuahnya likat. Likat tu pekat. Bahasa orang utara dia panggil likat. Likat, L-I-K-A-T, likat itu pekat. Kak Inah membuat laksa, menjamu ayahanda, kuahnya likat. Banyak kerana dianjung kuasa, asyik bercanda, berebut kuasa. Inilah keadaannya. Jadi Pak Nazir pun dah bosan dengan melihat keadaan dianjung kuasa di si Perdana. Asyik mereka tu bercanda dengan perebutan kuasa. Saudara Rozani, Farah Hanim, Kamal Kamarudin, Tat SP, Ahmad Albab, tolonglah 10,000 secara lamsam. Itu memang tuntutan kita, saudara Ahmad Albab. Memang saya setiap malam kita minta. Kemudian kata Pak Nazir lagi, dari beranang pergi ke Tampin, cantik jalannya, mulut mengungkap. Bukan senang hendak memimpin kalau hanya pandai bercakap. Itu sebenar-benarnya. Kalau bercakap, semua orang boleh. Tapi cakap mesti dikotakan. Setiap janji mesti ditunaikan. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti dan menyindir yang amat tajam maksudnya. Saya juga hari ini menerima 2 kiriman pantun. Nampak gayanya ruangan pantun ni ramai yang suka rupanya ya. Pertama daripada saudara Azmi Omar. Dia mengirimkan pantunnya, dia kata senja menjelma menjenguk masa. Siapkan diri, tunaikan kewajipan. Itu solatlah ya. Rindu sangat dengan ibu bapa sampai bila sistem kurungan. Itu beliau menzahirkan rasa hati saudara Azmi Omar, dia rindu pada ibu dan bapanya di kampung. Tak tahulah. Saya pun hairan bagaimana tadi Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin buat pengumuman, dia kata mungkin bulan depan. Tapi kata ini Syamuddin Tun Hussein On, dia kata dalam masa sebulan, 2 bulan atau 3 bulan lagi bolehlah rentas negeri. Jadi saya pun tak faham siapa sebenarnya yang lebih berkuasa. Tiba-tiba Muhyiddin pula campur tangan apa hal. Sebab itu saya kata kalau dah bersara je Perdana Menteri itu, biarlah orang lain. Anda jagalah majlis ini pembangunan apa semua. Saya pun nak lupa dah apa dia kata tu. Majlis Pembinaan Negara apa ke. Let's concentrate. Saya tak payahlah nak campur, ini urusan daripada saudara Datuk Syamuddin. Tak payah nak campur-campur lah. Biarlah supaya kita faham. Ini keadaan nanti kita berserabut. Kemudian kata bulan depan boleh. Syamuddin kata sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Jadi rakyat keliru saudara.
Juga satu pantun. Nah, ni seronok juga saya lihat ni sebab warga bangsa bukan Melayu. Saudara Chan Tak Choi. Dia pun nak berpantun juga. Terima kasih Saudara Chan. Selalunya kalau warga bukan Melayu ni berpantun, mana dia penguasaan bahasanya agak baik. Kita dengar apa kata Saudara Chan Tak Choi. Wabak COVID lama melanda, rakyat hidup susah terseksa. Orang atas cakap mengada-ngada, janji manis, bantuan di mana? Jadi retinya dia pun terkesan jugalah dengan cakap-cakap dan jadi manis dalam pimpinan negara. Saudara Zulkifli, ya, Majlis Pemulihan Negara. Terima kasih. Saya lupa kadang-kadang sebab kadang-kadang malas nak ingat, saudara. Sebab sepatutnya dia jagalah Majlis Pembangunan Negara, Pemulihan Negara. Pulihlah sangat. Jawatan itu bertaraf menteri. Tapi bukan artinya Tazimuddin boleh campur urusan Datuk Isyamuddin. Jadi bercelaru kita jadinya, saudara. Saudara Amal Abab, Tok, kenapa PM9 tak pernah sebut KWSP 10K tuntutan rakyat Malaysia? Adakah PM9 ikut telunjuk PPBM? Wallahualam, mula-mula dulu bila jadi Perdana Menteri dia kata boleh. Begitu juga dengan Menteri Kewangan. Tiba-tiba sekarang ni dah sunyi sepi. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasihlah kepada Pak Nazil, Saudara Azmi Omar, Saudara Chan Tak Choi yang saya lihat sudah mula ramai yang minat pantun. Ya, tahniahlah pada Pak Nazil sebab pantun-pantun culipan Pak Nazil begitu berarti, bahasa yang cantik. Warga netizen yang bersama-sama dengan saya setiap malam terhibur dan amat mengerti dengan pantun-pantun kiriman Pak Nazil. Teruskanlah berkarya, saudara. Baik, sebelum saya meneruskan pencerahan seperti biasa, saya mesti memberi peringatan kepada teman-teman semua yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Kerana setiap suntingan anda, maka itu merupakan tanggungjawab anda atas setiap suntingan. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas sebarang komen ataupun culipan ataupun suntingan sebut. Jadi kalau nak buat tu fikir panjang-panjang. Janganlah ambil pendek-pendek, pernah masuk dengan tajuk yang boleh lari dari maksudnya, kadang-kadang boleh mengundang masalah. Kalau mengundang masalah, anda tanggunglah sendiri. Kalau anda gunakan daripada awal sampai akhir, tidak ada masalah. Macam saya beri pencerahan ni daripada awal sampai akhir, tak ada masalah. Cuma jangan culipan dan sebagainya. Saya tak boleh kata tak boleh. Ada teman-teman yang masukkan dalam channel YouTube, channel macam-macam channel tu kabarnya dibayar. Kalau ada pembayaran yang anda terima, boleh jadikan itu sebagai pendapatan, silakan, tak ada masalah. Dan saya tidak akan menuntut sebarang honorarium. Saudara, jangan risau. Bukanlah saya akan pergi jumpa, you dah dapat bayaran ni, kena bagi pada saya. Tak, tidak. Kalau itu saudara anggap sebagai rezeki saudara, teruskanlah. Cuma anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Sebab itu saya kata jangan sunting, pakai sepenuhnya. Saudara, saya juga ingin mengingatkan bahawa ini adalah pencerahan politik di mana fakta-fakta yang saya dapat adalah daripada apa yang tersiar dalam media sosial yang saya cuba memberi pencerahan. Begitu juga dalam media arus perdana, sama ada di radio, TV, berita radio, berita TV dan juga akhbar-akhbar perdana, serta daripada perbincangan saya dengan teman-teman yang terdiri daripada orang politik. Saya tak akan bercakap dengan politik, dengan pakar-pakar ekonomi, saudara, ya. Memang pencerahan saya sudutnya lain tidak adalah pembicaraan politik. Dan saya perlu menegaskan, saya adalah orang UMNO. Jadi jangan marah, saudara. Kemudian paksi kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara, jangan pula saudara tak bersetuju, saya memakai hamon saya pula. Janganlah begitu. Tak setuju, okey. Bersetuju pun okey. Kalau saudara ada pandangan dan juga rasa nak ada perdebatan sama teman-teman melalui wall saya ini, berdebatlah secara berhemah. Gunakan bahasa yang baik. Kita menyantuni warga cinta damai dengan bahasa-bahasa yang harmonis agar perbincangan kita ini segar dan sentiasa menarik perhatian. Saudara, itu paksi kita, ya. Baik. Hari ini, semalam sebenarnya saya seronoklah bila dengar apabila kenyataan daripada Ketua Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Saya bila tengok begitu, saya pun cepat-cepat tarik. Sebab dia kata bahawa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 34.05 bilion pada separuh pertama tahun ini yang berakhir pada 30 Jun yang lalu.
Jadi katanya peningkatan sebanyak 6.79 bilion ataupun 25% daripada 27.26 bilion tempoh yang sama pada tahun 2020. Jadi katanya jumlah pendapatan pelaburan kasar dana pencen itu untuk suku kedua iaitu 2021 berjumlah 14.77 bilion. Jadi 0.35 bilion lebih rendah sedikit daripada 15.12 bilion dicatatkan pada suku kedua ini. Jadi saya bila tengok begitu, kalau dah untung, kenapa susah pula kamu nak keluarkan permohonan yang dibuat oleh pemohon? Jadi kenapa kamu umumkan? Sebab saya kata jangan persendakan rakyat. Kamu umumkan bahawa kumpulan wang semalam pekerja untung. Rakyat nakkan 10,000 kamu tak bagi. Ini yang mengundang amarah saya. Ketua eksekutifnya, kalau dah untung, kenapa pula nak keluarkan susah sangat? Sebab itu kadang-kadang saya kata, saya tak boleh nak brain lah. Dia orang bercakap. You kata you untung, orang nak keluar duit tak boleh. Dan beri alasan. Perdana Menteri kata boleh, Menteri Kewangan kata boleh. Tapi kenapa tak boleh? Yang kita minta 10,000 tuntas. That's all. Rakyat takkan bising. Jadi apa tujuannya kenyataan tersebut diwawarkan dalam media sosial, dalam internet? Untuk apa? Apakah untuk memperlihatkan kehebatan kamu memimpin kumpulan wang simpanan pekerja lebih baik daripada pimpinan terdahulu? Is this what you are trying to say? Sebenarnya anda akan dilihat lebih baik, lebih mampu dan lebih berwibawa seandainya anda mampu memuaskan hati setiap penyimpan. Itu ukurannya. Bukan dengan mengumumkan untung 30 bilion, untung 50 bilion. Tapi akhirnya penyimpan hampir tak ada. Ini yang saya kata, saya tak nak brain. Cakap saja lebih. Apakah ini juga bukan sikap munafik? Ini saya dalam keadaan begini, saya terpanggil saja sebab bila saya melihat keadaan-keadaan begini, saya bercakap, memang semua boleh bercakap. Untung bilion-bilion, bukan kata juta pula tu, bilion. Mana duitnya kalau untung? Macam hari ini Perdana Menteri mengatakan bahawa kenaikan, bahawa ekonomi kita bertambah baik, unjuran 16%. Saya menang, apa benda dah bercakap. Jadi janganlah anda mempersendakan minda rakyat. Itu yang selalu saya katakan. Duan Zain, lawak lah, memang lawak. Sebab saya kata saya tak boleh nak brain. Untung rakyat nak keluar duit tak boleh. Mangkuk punya orang lah. Betul lah saya. Minta maaf lah saya mungkin kalau terlajak sedikit. Sebab saya jadi marah apabila bagi tahu untung tak dapat keluar duit. Kalau untung dapat, sepatutnya kita banggalah bahawa jadi dalam keadaan begini, tak tahulah JKOM ni nak jaga kumpulan semua kerja ke ataupun tali barut ni, tak tahulah. Tapi bagi saya, jangan kamu umumkan lebih baik lah. Tak payah nak umum lah. Dah tahu susah nak dapat. Ini keadaan saya yang kadang-kadang mengundang amarah tak pasal-pasal. Udah pula dia kacau pula saya punya Instagram. Dia ganggu sana ganggu sini. Korang ni apa hal ni? Saya beri pencerahan. Pulanglah. Tak tahulah. Saudara, lepas tu saya agak seronok juga tengok semalam, kemarin semalam ada keluar gambarnya, iaitu sewaktu duta Qatar mengadakan jamuan di kedutaan. Dia menjemput pemimpin negara, duta-duta dari seluruh negara di kediamannya. Dan antara jemputan yang dia jemput adalah Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Yang saya pun termenung sebab tidak ada jemputan kepada Menteri Luar ataupun duta kita tak ada. Kita ada duta ke negara Arab, Tuan Guru Haji Hadi. Tak ada pula gambarnya. Jadi Qatar adalah negara yang kaya raya, saudara. Yang kalau mereka kata nak datang melabur, dia melabur bukan sedikit, berbilion-bilion. Jadi saya terfikir bahawa pimpinan di negara Timur Tengah masih menghormati Datuk Seri Najib. Bukan saya nak memodek beliau, tidak. Ini kenyataannya. Sedangkan kita ada duta kita ke Timur Tengah tak mungkin, tak tahu, mungkin jemput tak datang ke, atau tak menghormati jemputan, ataupun pegawai-pegawai di kedutaan luar kita atau di kementerian luar kita, menteri ke, timbalan menteri, tak ada. Yang ada, mereka begitu menyantuni cara saya tengok duta tu bercakap dengan Datuk Seri Najib, begitu menghormati. Getinya dari penghormatan dunia luar terhadap Datuk Seri Najib masih kekal. Sebab itu saya selalu pesan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri,
konsaplah pemikiran. Soal perbicaraan, berbicaralah, biarlah mahkamah menentukan. Tetapi kalau ada buah fikiran yang baik untuk rakyat, gunakanlah. Ini gambarannya. Ya, saudara tak clear, video blur. Begitulah saudara. Apa nak buat, saya tak tahulah. Dia tak boleh nak dengar suara rakyat ni. Saya menyuarakan, menyantuni. Jadi labuh jadi lebur tu. Apa nak buat? Jadi dalam keadaan begini, sebab tu saya katakan bahawa kita, kalau orang baik, kita kata baik. Soal apa tuduhan yang dialami oleh Datuk Seri Najib, itu biarlah mahkamah. Saya tak mau menyentuh, sebab kalau saya menyentuh mahkamah, maka ada contempt of court. Cuma saya hairan, duta Qatar, dia di kedutaan ni, kalau kedutaan kita di luar pun begitu juga. Kalau kita nak mengundang, duta nak mengundang sesiapa hadir pada satu majlis rasmi berhubung dengan negara tersebut, dia mesti dapat juga clearance ataupun kelulusan daripada kementerian masing-masing di negara masing-masing. Jadi tentulah duta itu menghantar kiriman senarai bakal jemputan dari Malaysia. Jadi tentulah sebut nama Najib. Jadi ke sana bagi kita okey. Mungkin saya tak tahu. Sebab saya tengok happy saja mereka. Dan itulah gambarannya saudara. Kemudian saya dalam keadaan begitu, saya bengkak juga saudara bila saya melihat kenyataan Menteri Pendidikan. Ini masalah lagi ni satu ni. Jadi kenyataan Menteri Pendidikan Senator Radhi Jidin, tiba-tiba pula dia kata guru-guru yang tidak divaksin mungkin akan ditukar. Main ugut pula dah sekarang ni. Kenapa begitu? Kesan daripada itu guru-guru di seluruh negara mula melahirkan rasa tidak senang hati mereka. Dan ini mengundang warga pendidik mencabar beliau, mencelah dan melahirkan pandangan yang tidak baik. Dia kata pertamanya dasar kerajaan lah. Dasar vaksin kita ni bukannya paksaan. Ia merupakan pilihan. Begitu juga kepada orang lain pun. Jadi itu yang diwawarkan. Jadi bila guru tak nak vaksin, kamu nak tukar dia. Apakah ini tanda-tanda satu ugutan? Saya kata berhentilah menteri-menteri ini dah mengugut. Kamu ada kuasa sekarang. Kamu bukan dipilih oleh rakyat sepenuhnya. Kamu hanya bergelar senator saja. Tiba-tiba nak ugut guru. Tak boleh, tak elok begitu. Sebab ini kita lihat seperti satu diskriminasi yang agak melucukan saya. Antara diskriminasi yang tak masuk akal, yang kita tak boleh brain lah saudara. Bila dia kata ini cukup naif lah, guru-guru yang tidak divaksin tidak boleh menggunakan tandas, tidak boleh berada bersama guru-guru lain dalam tempat yang sama dan memakai 2 pelitup muka di sekolah. Nak pergi ke tandas pun tak boleh. Habis cikgu dengan sakit perut macam mana? Takkan terceret-beret tengah-tengah jalan atau dalam kelas. Saya tak tahu Kementerian Pendidikan ni ke mana hala tujunya. Akhlak mereka di mana? Sampai cerita jamban pun dikira. Nasib baik bukan menteri itu bukan Azmin Ali. Kalau Azmin Ali yang jadi menteri, kalau keluar arahan begini, lagi orang ketawa. Jadi Radhi Jidin ni, anda sekadar senator, buat saya tak tahulah macam mana dia mempengurusikan apa ni kementerian, pegawai-pegawai di kementerian, pegawai tertinggi di Kementerian Pendidikan. Boleh ada garis panduan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan bahawa tak boleh menggunakan tandas dengan guru lain. Ini saya hairan sampai soal tandas pun kamu sentuh. Ini kalau tak ambil vaksin tak boleh gunakan tandas. Saya fikirlah sendiri. Sendiri. Saudara Mak Fendi tak tahulah saya Fendi nak kata saya kacau lah sekarang ni diorang ni. Sebenarnya mereka mengugut guru-guru. Ini bukanlah jalan terbaik. Bukanlah jalan yang terbaik kita mengugut guru. Sepatut guru-guru ni ajak berbincang. Bagaimana dulu Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor, baginda tak marah. Baginda berjumpa dengan guru-guru, sanggup mencemah duli, bertemu dengan guru-guru di Johor, bertanya kenapa tak nak suntikan vaksin. Jadi dapat input, bukan terus keluar arahan. Sedangkan macam Tengku Mahkota Johor tu, baginda mempunyai negeri dia. Dia boleh keluar macam-macam dengan tidak. Baginda menyantuni. Dah tunjuk teladan, istana dah tunjuk teladan. Anda orang politik ni nak tunjuk kuasa ke? Dan saya lucunya sampai tak boleh gunakan toilet. Aduh, jadi saya nanti panggil dia Menteri Toilet lah kalau tu. Menteri Jamban. Itu geram saya tu. Itu keadaan saudara. Dan lebih lagi pula tu sekarang ni jadi celaru habis. Saudara,
Selalunya apabila seorang ahli daripada Parti Amanah telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, berhubung dakwaan yang mengatakan seorang menteri telah membantu dalam pemberian sebidang tanah kerajaan kepada sebuah syarikat swasta ketika dia menjadi menteri wilayah dulu. Sudah buka kes saudara. Jadi saya tak boleh menamakan itu dari segi etika kewartawanan yang saya pegang. Semua orang tahu siapa dia, tapi saya tak boleh menyebut. Kerana kalau saya menyebut, mana saya contempt ataupun saya ada libel, boleh diambil tindakan. Saya hanya memberi culipan daripada apa kenyataan yang dibuat oleh Ketua UMNO, Ketua Amanah bahagian Bandar Tun Razak Hayatul Kamil Termudi, yang mendakwa menteri tersebut dikatakan telah mengeluarkan sepucuk surat sokongan kepada syarikat swasta terbabit. Jadi menurut Hayatul, salah seorang daripada pengarah syarikat itu mempunyai talian persaudaraan dan merupakan jiran kepada menteri berkenaan. Katanya, saya percaya dia telah menyalahgunakan kedudukan sebagai menteri dengan memberi surat sokongan. Itu katanya pada pemberita lah. Jadi menurut Hayatul, macam saya katakan, tanah seluas 29 hektar itu terletak di Lot 131 Jalan Pil, Kuala Lumpur. Jadi kita warga Kuala Lumpur ni tak bolehlah nak minta kalau tak ada hubungan. Tak tahulah saya. Siapa ni saudara? Saudara Alka, Kementerian Pendidikan, label saya nak sebut kata tak berani lah saya saudara. Sebab kadang-kadang kita ada etika kita berbahasa dengan baik. Kadang-kadang tak boleh brain tu faham-faham aja lah saudara. Kalau nak pakai pun boleh, kita kena baral lah. Lebih daripada itu tak kerti lah saya. Betul, saudara Hamizan Jok, Menteri Cap Ayam. Itu je lah kita boleh. Jadi bagaimanapun berhubung dengan laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, dia kata bahawa dia bimbang bahawa menteri tersebut katanya telah pun mengeluarkan sepucuk surat lagi. Selepas cerita ini meledak, berita tentang pemberian tanah itu, maka dia keluar satu surat lagi, kononnya dia menarik sokongan. Tapi menurut saudara Hayatul, dia bimbang sekiranya surat terbaru itu dikeluarkan sudah terlalu lewat dan syarikat telah pun diberi tanah terbabit. Jadi sebab itu dia menggesa agar Menteri Kemajuan Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidin Kassim untuk meneliti dakwaan ini dan membantu Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Rakyat menuntut. Sebab itu saya kata jangan persendakan rakyat, saudara. Jadi lepas tu ada pula lagi cerita baru hari ni lagi cerita mengarut. Heboh pula di Parlimen, kononnya Parlimen berhantu. Saya lagi gelak. Ini Hanayuh ni kononnya berani bercakap. Tiba-tiba dia kata waktu dia tengah berucap di Parlimen, tiba-tiba bangku di belakang dia tu bergerak. Jadi heboh. Bila dia buat culipan dalam media sosial ataupun dalam dia punya Instagram, bukan satu Melaya saudara, seantero ASEAN sudah bertanya, betul ke Parlimen Malaysia ada hantu? Ini satu hal lagi ni. Jadi benda tu rupanya adalah gurauan daripada saudara yang berhormat Kanga Azmi. Dia ahli Parlimen dari Parti Keadilan. Waktu Hanayuh berucap tu, gambarnya kursi tu kosong, dia turun tarik. Dia Hana ingatkan kursi tu bergerak. Jadi kononnya kursi bergerak tu ada hantu. Jadi cerita hantu di Parlimen pula. Jadi dalam keadaan begini, cerita-cerita hantu, tiba-tiba saudara Mak Lampir bercakap, dia bukan menteri dah sekarang ni, dia bukan menteri yang jaga bomba. Tiba-tiba dia kata bahawa akhirnya kisah adik yang menemui maut, yang terbunuh dalam pergaduhan di Subang Jaya, katanya kes itu telah ditutup. Kisah adik bakal terus disenyapkan bila menteri menyatakan bahawa tiada pembunuh telah dikenal pasti. Saya pun hairan bagaimana dulu kita ada inkuari, ada 11 orang yang dibawa ke muka pengadilan. Kemana lenyapnya? Jadi kes kematian anggota bomba Muhammad Adib bin Mat Kasim sudah pun ditutup. Tapi katanya akan dibuka semula lah jika dapat bukti baru. Ini satu hal lagi. Saya jangan lupa Perdana Menteri sendiri pernah bercakap bahawa dia akan mencari jalan supaya kes Adib ini diketengahkan dan diperjuangkan. Ini gambaran saudara. Saya tak tahu apa nak jadi. Lepas cerita hantu di Parlimen, Mak Lampir pula cerita kes Adib tutup. Begitulah kita rakyat saudara. Kita ni marhain. Mereka yang berada di hanya kuasa senang-senang buat keputusan. Sepatutnya kes ini mesti disiasat secara tuntas. Dan kita je kenal pasti takkan tak ada rekod.
waktu 11 orang tak silap saya yang dibawa dalam inkuari itu, ambillah 11 orang tu. Dan kita punya pasukan polis yang begitu cekap. Takkan boleh tak dikenal pasti siapa mereka dan sebagainya. Jadi takkan terbiar begitu saja. Walaupun dia kata dia akan berusaha lah untuk membantu keluarga Allahyarham Adib. Bagi saya tak cukup. Itu tak cukup. Kita mahu agar undang-undang ditegakkan. Keadilan diberi, kesaksamaan pada warga kita. Ini yang selalu saya sering katakan, bahawa kita mesti no one is above the law. Tidak ada siapa pun mengatasi undang-undang. Itulah yang saya ni. Baik, saudara. Saya juga hari ini terima satu pertanyaan daripada sahabat saya, saudara Tuan Haji Ahmad Haji Ahmad Syuhaili. Ini kawan saya dulu. Dia hantar satu culipan dalam Facebook saya. Dia kata, "Tok, boleh tanya tak? Apa sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dulunya begitu konsisten dengan perjuangan Islam, dalam UMNO dulu, tiba-tiba dia konsisten pula dalam perjuangan dalam Pakatan Harapan." Dia kata sedangkan beliau dulu perjuangannya mantap dengan gerakan Islam dan pembinaan bangsa dengan wadah UMNO. Ini kata saudara Syuhaili. Beliau tentulah orang UMNO lah kot, saudara. Jadi bila dia bersama PF Pakatan Harapan, tentunya melayan DAP yang disangsi oleh orang Melayu. Saya nak jelaskan pada saudara Tuan Haji Ahmad Syuhaili, politik negara kita ni ada perubahan, sentiasa berubah, ada dinamikanya. Kalau Barisan Nasional, UMNO, Barisan Nasional, kita ada MCA, ada MIC. Dulu ada gerakan. Sekarang ni dalam Perikatan Nasional adanya Parti Pribumi, PBM, adanya PAS dan adanya gerakan. Itu Perikatan Nasional. Dan dalam gerakan tu juga, dalam PBM juga ada Bukan Melayu daripada India, Sintara dan sebagainya. Kemudian dalam Perikatan Nasional, dalam Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Seri Anwar Ibrahim, tentulah adanya DAP dan Amanah, iaitu parti serpihan daripada PAS. Gitulah keadaan politik kita. Dan hari ini kita terbukti bahawa suka tak suka, sebagaimana yang sering disebutkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman, negara kita ini tidak boleh ditadbir oleh satu bangsa saja. Kalau ditadbir oleh satu bangsa saja, maka kita akan mengundang masalah. It is just like a time bomb. Jadi kita mesti ada toleransi, walaupun mereka sedikit, tetapi kita kongsi bersama, sebab kita adalah sebuah negara yang cinta damai. Kita dah bersetuju daripada awal lagi. Jadi macam UMNO, kita ada pula cabang kita, cawangan kita, dia bahagian kita di Sabah. Tetapi UMNO tidak pergi ke Sarawak. Berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan, dia ada cawangan, ada bahagian-bahagiannya di Sarawak. Tapi dia menjalin ikatan dengan Parti Warisan di Sabah. UMNO adalah dengan PBRS dan sebagainya. Tetapi, setara dalam keadaan begini, saya melihat apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah beliau melihat bahawa untuk Parti Keadilan berdiri atas dirinya sendiri juga adalah satu benda yang susah. Walau sebab itu saya katakan UMNO memang kita bercita-cita kalau boleh UMNO nakkan solo, nakkan bertanding secara sendirian, tetapi agak sukar untuk memperoleh kemenangan secara total, untuk jadi dominan tanpa sokongan parti-parti lain. Sebagai orang warga UMNO, kita harus sedar diri, saudara. Sebab itu saya dah cakap dulu, bila yang Muhammad Datuk Ismail Sabri nak wujudkan, nak jadi Perdana Menteri, saya kata kita ni parti yang kecil, kita bukan dominan, akan timbul masalah. Begitu juga sekarang ni, kalau UMNO nak bersendirian pun saya kata sukar. Sebab itu eloklah dirawat Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Cumanya dalam Barisan Nasional dia orang pula buat perangai. Itu buat mengundang amanah. Jadi sebab itu kena ada fikir macam mana cara ada unjuran yang baru. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia tak ada pilihan. Sebab Parti Keadilan untuk berdiri sendiri pun sukar, saudara. Jadi sebab itu dia mencari rakan. Dan kalau saya tidak melihat DAP ini sebagai ancaman yang teruk, sebab memanglah setengah pemimpinnya begitu chauvinis ataupun seorang racial, seorang yang rasis. Sebab doktrin yang ditanam dalam pemikiran kita bahawa DAP ini adalah peninggalan daripada parti PAP, sebab kita mengalami kepedihan apabila berpisah dengan Singapura.
Ya, saudara. Jadi benda itu diteruskan, lepas itu dimasukkan doktrin oleh Dr. Mahathir dan sebagainya pimpinan. Dan seringkali kita menjadikan DAP ini adalah sebagai punching bag. Dan akhirnya ditanam perasaan yang sebegitu. Saya tak tahulah. Bagi saya suka warga cinta damai. Dan hari ini apa choice yang ada? Kalau kita melihat sokongan rakyat, warga kepada MCA semakin luntur. Begitu juga pada MIC. Sebab itu saya selalu mengatakan dalam politik, saudara Mat, lebih baik kita bertanding. Selepas bertanding, siapa saja yang memenangi kawasan masing-masing. Kalaulah kawasan Bukit Bintang misalnya, diwakili oleh DAP. Nak bercakap soal perkongsian kuasa, let's come. Kalau MCA menang kawasan bukan Melayu, dia mewakili masyarakat Cina, mari duduk semeja dengan kita berbincang soal perkongsian kuasa. Tapi kalau kamu menonggang atas kawasan di mana majoritinya pengundi itu orang Melayu, kamu bukan boleh dianggap sebagai perkongsian kuasa. Anda adalah menempel atas keikhlasan dan akhirnya UMNO dilihat sebagai memikul biawak hidup. Saya rasa sebab itulah gamaknya. Ini mungkin pandangan saya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata DAP dengan cara DAP lah. PKR dengan PKR. Sebab dalam keanggotaan ahli-ahli PKR juga terdapat dalam Parti Keadilan ada bukan Melayu. Dan saya dah cakap berkali-kali dulu, asal ataupun asas pengujudan Parti Keadilan dulu, perjuangannya pada dulu adalah untuk memperjuangkan untuk nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat katanya terinaya oleh percaturan politik Tun Dr. Mahathir. Itu asas, jangan lari saya. Kemudian dia berkembang menjadi sebagai sebuah parti politik yang besar. Jangan dinafikan, keahlian sekarang 1 juta lebih. Dan ia mampu menggugat kestabilan politik parti-parti yang lain. Walaupun satu ketika PAS bersama dengan keadilan, akhirnya bila PAS meninggalkan keadilan terus maju ke depan. PAS tercorot dan hari ini bila keadilan bersama dengan Amanah, dan saya berkeyakinan untuk negeri-negeri pantai barat sukar untuk PAS menandingi Amanah. Jadi persoalan saudara tadi, apakah kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni DAP? Bagi saya, bagi sebuah negara demokrasi dan dinamika politik tak ada masalah. Cuma kalau nak kata kita nak marah sangat pun tak boleh dah sekarang. Dulu bagai narak lah teruk Datuk Seri Amidi kena balon, kena maki, kena hamun. Sebab konon-kononnya nak mewujudkan satu jajaran baru dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan DAP. Oh, no Anwar, no DAP, no PBM. Cuma bila Perdana Menteri jadi Perdana Menteri, dia panggil pula Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam PKR dia panggil pula Lim Guo Eng mewakili DAP, dan dia memanggil ini parti Amanah. Tidak pula Datuk Seri Ismail Sabri mengundang parti PAS, walaupun dia dianggap sebagai PN. Tak ada pula diundang parti Warisan dan sebagainya. Ini gambarannya. Jadi saya saudara minta pencerahan Tuan Haji Ahmad Syuhaili. Setakat itu yang saya dapat nyatakan bahawa bagi saya politik itu adalah dinamika. Dia berkembang dan sentiasa berubah-ubah. Asalkan yang penting sekali akidah kita tak lari. Kita umat Islam, kita akan mempertahankan agama Islam. Jangan pula kita kata Islam tapi judi kita biarkan. Ini masalah. Jadi kita kena tuntas dengan setiap perjuangan kita. Apa yang kita cakap, kita lontarkan kenyataan itu, biar realiti. Soalnya bagi saya melihat percaturan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, biarlah cara dia. Dan bagi saya, rakyat boleh mengukur. Rakyat boleh mengukur sekarang ni pun, saudara kena ingat ya, bahawa kehadiran DAP, dia sudah pun mampu mengatasi pengaruh MCA. Jadi pengaruh MCA luntur seluntur-lunturnya. Depreciate of the trust. Ataupun hilang keyakinan di kalangan warga bangsa Cina. Dan kita perlu menyantuni masalah ini. Kalau kita tak menyantuni, susah juga kita masa akan datang untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Sebagaimana yang diidamkan oleh Raja-Raja Melayu dan dulu Yang Maha Tuan Agong. Kita memerlukan sebuah kerajaan yang stabil supaya pelabur-pelabur yakin. Dulu satu dunia mengagumi Malaysia kerana kita mempunyai pelbagai kaum, tapi boleh hidup dengan harmonis. Tidak berbeza dengan negara-negara lain. Walaupun satu bangsa, mereka bertelagah dan berperang, berbunuh-bunuhan. Apa berlaku di negara Arab, apa berlaku di Serbia antara Serb dengan Bosnia, apa berlaku di Albania, apa berlaku di negara-negara Afrika, saudara, di Angola bergolak negara mereka.
Dan kita mempunyai banyak kaum kita boleh santun. Sebab itu dulu pelabur datang. Hari ini kita gagal untuk memperlihatkan sebegitu apabila perubahan politik, iklim politik kita berbeza. Usainya pilihan raya yang ke-14 apabila UMNO Barisan Nasional ditumbangkan, dan bila kita lihat pula banyaknya politik-politik yang resis, jadi pelabur larilah, dia orang takut. Sebab itu mereka banyak lari ke Indonesia apabila Jokowi sudah mampu menggambarkan pada dunia bahawa negara Indonesia dia seperti bagaimana asas yang diwujudkan oleh negara kita dulu. Jadi saya melihat bahawa kita mewujudkan satu roadmap yang baik, unjuran yang baik yang dicontohi. Kita jadi contoh. Tapi bila orang mencontohi kita, kita lari daripada paksi itu. Itulah masalahnya, saudara Mat. Baik, nah itu ulasan saya bila ada persoalan. Cuma hari ini saya macam mana saya janji semalam, kita harus mengulas tentang kenyataan yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan rancangan Malaysia ke-12. Hari ini saya menghayati setiap patah ucapannya dan saya geleng kepala lah. Sebab ternyata hari ini yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia bukan, ini rancangan Malaysia ke-12 ini bukan merupakan buah tangan beliau. Ini adalah buah tangan ataupun yang diunjurkan, yang dijalinkan era Tan Sri Muhyiddin dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Jadi kerana beliau tidak menjadi Perdana Menteri dan telah pun berhenti sebagai Perdana Menteri hari ini, dan kertas kerja ataupun ini buku rancangan Malaysia ke-12 ini diserahkan sebab menteri yang buatlah menteri yang sama, Menteri Ekonomi Datuk Mustafa Mohamed, serah pada beliau. Dan sebab saya katakan semalam, kerana saya tidak nampak beliau mampu untuk menghadamkan setebal itu. Jadi akhirnya saya bersimpati juga dengan Yang Amat Perdana Menteri, sebab dia dilihat seperti burung kakak tua lah. Press Secretary dia atau pegawai akhbar dia buat draft ucapan yang tidak menyentuh sepenuhnya tentang rancangan Malaysia ke-12. Dan saya cukup terkesan apabila saya tak nampak bahawa kita unjuran rancangan Malaysia ke-12 ini mampu mengatasi untuk masa depan. It is not real untuk 5 tahun ke depan. Kita dari segi ucapannya, dari pengisiannya kita lihat macam balik yang dulu-dulu. Sedangkan sekarang ini zaman bukan zaman milenial. Zaman kita menuju jauh ke depan, yang lebih jauh, di mana zaman sekarang ini bukan zaman fiber optik. Sekarang ini adalah zaman 5G. Yang saya katakan bahawa sekarang ini dunia lebih pantas bergerak secara zaman robotik. Kilang-kilang pun mengurangkan tenaga pekerjanya tapi menggunakan robot. Sebab itu hari ini bila saya tengok dalam satu media sosial, saya begitu terkesan apabila melihat di Pusat Teknologi Park, negara kita mampu mengeluarkan drone yang sepatutnya inilah dijadikan sebagai daripada intipati ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa negara harus memasuki era baru, era teknologi di mana drone ini boleh kita gunakan untuk digunakan dalam industri pertanian. Drone boleh digunakan untuk menyemai baja, menabur baja ataupun menabur racun ataupun mengawal serangga. Jadi bukan hanya sekadar keselamatan. Dan saya melihat bahawa drone ini boleh dilaksanakan, boleh diwujudkan oleh negara kita. Tak sepatutnya kita membeli sebagaimana timbul permasalahan. Kononnya ada pembelian drone yang di Amerika jual cuma lebih kurang dalam 1 juta, kita beli dengan harga 3 juta. Sedangkan sudah pun terhasil drone itu di teknologi park. Saya tengok, mula-mula tengok gambar tu saya kata macam penyengat ke, tebuan ke. Rupanya itulah drone yang boleh kita hasilkan. Dan zaman hari ini, zaman yang ke depan. Kita tak boleh mundur ke belakang. Dulu, sebab itu saya dengar ucapan Yang Amat Perdana Menteri, saya bersimpati dengan beliau. Sebab semalam beliau berucap dalam unggah United Nations Government ketua-ketua negara-negara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, beliau berucap. Tapi beliau berucap menggunakan teks. Jadi ucapannya dia tak begitu, tidak lahir daripada jiwa dia. Tambah pula dalam bahasa Inggeris yang terpaksa yang saya katakan, dia nak jaga grammarnya, nak jaga sentencesnya, nak jaga pronunciationnya. Jadi layu, longlai. Tidak seperti kehebatan macam Perdana Menteri terdahulu, Tun Razak ke, Tun Dr. Ismail ke, ataupun Tun Hussein On ke, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib.
Bila rakyat tengok, orang start buat comparison lah. Ini agak malang bagi Perdana Menteri yang Muhammad Datuk Faisal Sabri. Kalau dia berucap daripada jiwa dia. Tambah kalau pula dia boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Ada semalam ada celipan mengatakan bangsa-bangsa bersatu hanya menggunakan 6 bahasa saja. Saya rasa di sinilah letaknya perjuangan kita. Pegawai-pegawai di Kementerian Luar kena bagi tahu dekat bangsa bersatu. My Prime Minister will deliver his speech in Malay. Like it or not, we are going to deliver in Malay. Sedangkan bila ni Jokowi bercakap dalam bahasa Indonesia. Ada kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi bagi saya lah, jadi saya bersimpati dengan Datuk Ismail Sabri hari ini bila dia berucap pula dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12, saya yakin beliau tidak dapat menjiwai, menghayati sepenuhnya. Kerana ini bukan merupakan buah tangannya. Sebab rancangan Malaysia ke-12, rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, keempat itu juga menggambarkan arus pemikiran seorang Perdana Menteri yang menerajui negara. Kalau kita lihat Daman Tun Razak, dia wawasannya adalah untuk dasar ekonomi baru, di mana ini pembangunan tentang keperluan infrastruktur, paip, api, jalan disentuh. Begitu juga zaman Tun Hussein On. Bila Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri, beliau mengutarakan dalam ucapan rancangan Malaysia ke-4, ke-5, dia menyatakan bahawa pentingnya tentang muhibah, perpaduan kaum sebagai trust untuk pembangunan. Kemudian datang pula zaman Tun Mahathir. Beliau menzahirkan impiannya untuk melihat dasar pengeswastaan yang menafikan dasar ekonomi baru. Begitu juga dengan wawasan 2020-nya. Ini jadi satu rancangan Malaysia ke-12 ini sepatutnya adalah satu wawasan besar yang dilontarkan oleh seorang Perdana Menteri dan beliau yang baru. Saya mengharapkan, sebab itu malam tadi saya dah bercakap, dan beliau pula hadir dalam suasana hari ini yang kita sudah melangkaui masa yang bukan macam dulu. Tapi bila dia menyentuh tentang COVID-19, tentang ekonomi yang merudum, tentang ini bukan masalahnya. Yang diperlukan dalam rancangan Malaysia ke-12, Malaysia harus menyelesaikan masalah air. Semua rakyatnya boleh mendapat bekalan air terawat di semua daerah. Ini akan memberi satu wawasan besar. Kerana di Sabah, Sarawak masih lagi terbelenggu dengan masalah bekalan air. Begitu juga di Kelantan. Jadi kalau Perdana Menteri mengungkapkan bahawa dia kata bahawa kita akan merawat dan yang paling penting alam sekitar. Tapi bila dia katakan tentang ini pemecahan gas daripada greenhouse, saya pun menung. Apakah Makcik Kiah faham apa itu gas greenhouse? Faham ke Makcik Siddiq? Faham ke Pak Pangah Jalil? Apakah mereka faham tentang greenhouse ini? Ini tentang alam sekitar, nak jaga oksigen dan sebagainya. Sepatutnya dilontarkan bahawa kerajaan mesti untuk menghadapi dalam zaman yang lebih mencabar, 5G. Jadi sebab itu saya katakan tidak ada lakaran bahawa kita akan menjadi sebuah negara pengeluar. Kita masih lagi akan terikat sebagai negara pengguna. Kalau ini yang kita lontarkan, negara pengguna tak berubah. There is no new. Bukan satu Malaysia baru yang kita harus lahirkan. Jadi TN50 lagi bagus. Saya selalu hayatilah ucapannya. Jadi dulu PH dah elok ke orang kianat nak ambil ke? Ya, saya tak tahulah soalnya apa sama Pakatan Harapan ke apa sebagainya. Bagi saya kita bercakap soal leadership, soal kepimpinan. Saya agak bersimpati dengan yang Perdana Menteri 2 hari berturut-turut bila dia melontarkan ucapannya. Saya tidak nampak dia mampu ataupun diberi kesempatan untuk mengolah ataupun menyatakan isi hati dia. This is what I want to see. Kalau dulu di Amerika dulu dia kata my dream, Martin Luther King, my dream, American come first. Jadi kita sepatutnya begitu, mesti berjiwa besar. Jadi saya haraplah pegawai di pejabat yang Muhammad Perdana Menteri memikirkan sesuatu dan dibincangkan supaya dihadamkan. Penting saudara. Kalau tidak nanti kita akan terus ke belakang. Kita tidak. Baik, saya tengok tadi macam drone. Itu satu perusahaan yang boleh kita terokai. Zaman kita menghadapi 5G. Zaman kita menggunakan tidak lagi menggunakan fiber optik. Kita menggunakan sekarang zaman satelit. Sewajarnya kita sudah menguasai satelit. Dulu kita dah hantar Dr. Muzaffar menjadi angkasawan. Tapi ke mana? Wang kita habis 40 juta untuk naik ke atas. Saya tahu lah juga tentang satelit ni.
Dan kenapa kita tak berkongsi macam negara pengeluar satelit yang hebat seperti Rusia? Okey, pergilah ke Gagarin Center tu, hantarlah pegawai musti kita. Dan setiap mereka, negara Amerika dan Rusia, mereka menggunakan pelancar naik ke angkasa lepas tu, mereka bukan suka-suka. Mereka membuat kajian. Sewaktu saya pergi ke Rusia satu ketika dulu, saya berada di pusat Gagarin. Rupanya dia menghantar dia punya angkasawan itu mengkaji tentang peranan ataupun penggunaan karbon-karbon. Baru saya tahu bahawa karbon-karbon ini macam bila kita bakar dapat asap tu, ada habuk ni, arang lah. Jadi rupanya lebih baik untuk digunakan dalam bidang perubatan yang tidak sensitif pada perubahan iklim, cuaca dan sebagainya, boleh jadikan sebagai tulang yang lebih baik. Jadi itu digunakan. Jadi kita sekadar pergi naik ke angkasa lepas, duduk dalam orbit yang low orbit, kemudian bawa roti canai, bawa nasi lemak. Ini keadaan sampai bila kita nak berada di tahap begitu. Sepatutnya kita dah hantar. Sepengetahuan saya, sebab waktu perjanjian saya dengan Gagarin Center, dulu waktu saya pergi ke Moskow, kita ada perjanjian iaitu bahawa kita akan menghantar seramai 15 angkasawan. Satu dah naik dah. Tapi tinggal lagi 14 yang mereka sudah berada dalam Alpha Station yang di luar, yang gunakan satu satelit untuk satu dunia. Bukan low orbit ni di luar pengedaran. Kalau saya cerita tentang satelit ni mungkin saudara pening juga. Sebenarnya globe ataupun dunia kita ini dikelilingi oleh pelbagai satelit. Ada yang gunakan 5, ada yang 10, ada 8. Jadi satelit ini digunakan untuk penguasa. Jadi dunia hari ini dikuasai oleh satelit. Macam mana kaji cuaca boleh dilihat. Waktu tu tak payah lagi nak tengok anak bulan. Tak ada dah zaman tu. Zaman sekarang ni terlalu ke depan. So, jadi dalam keadaan begitu, sepatutnya dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12, Malaysia mesti dipimpin ataupun dizahirkan supaya menjadi sebuah negara yang sesuai dengan agenda perubahan zaman. Dan ini tidak dilontarkan. Saya dengar tadi, kemudian tidak ada peruntukan. Sepatutnya kerajaan berusaha untuk mencari dana, memberi peruntukan yang besar kepada R&D ataupun rancangan mengkaji dan sebagainya melalui musti. Kemudian untuk usahawan negara kita, kita akan mengangkat mereka untuk menjadi usahawan ke tahap global. Kan sedap saudara. Jadi apa peruntukan akan digunakan oleh kerajaan? Apa yang benda akan diberikan oleh kerajaan? Tapi kalau dia kata bahawa kita akan menggunakan dana begini apa semua, saya kata mana datang duitnya? Duit nak datang di mana? Apakah kita masih berterusan dengan pinjaman demi pinjaman? It doesn't solve the problem. Ini keadaan saudara yang saya lihat. Saya amat bersimpati dengan Yang Amat Perdana Menteri. 2 hari berturut-turut beliau sepatutnya menggunakan kesempatan ini untuk melihat atau diperlihatkan ataupun supaya warga melihat beliau adalah satu pemimpin besar yang mempunyai wawasan yang begitu jauh ke hadapan. Tapi 2 hari berturut-turut ni saya nampak seperti seekor burung kakak tu. Diberi benda baca, cakap, halo, 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 halo. Begitulah keadaannya. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman yang berada bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri berusahalah. Sepatutnya sebelum berbincang itu, tengoklah macam filem The American Closed Door, bagaimana Presiden Amerika sebelum dia berucap, sebelum dia turun berjumpa dengan rakyat ataupun memberi presidential speech ataupun ucapan presiden, dia bertengkar dulu dengan pegawai dekat tingkat bawah. Ini kena cakap, ini gini. Setelah dilute, setelah di acuan itu semua dah dihadamkan, maka dia datang ke depan, dia akan berucap dengan begitu menarik. So inilah amalan kita perlu lakukan. Dan saya amat mengharapkan, bukan nak tunjuk pandai saya bersimpatilah, itu sajalah. Dalam keadaan sekarang ni, selama 2 hari berturut-turut, Perdana Menteri kita ni nampaknya minta maaf lah. Datuk Balon ni macam best. Bukan saya the best, tidak saudara. Saya mencurahkan sebab saya buat comparison antara pemimpin terdahulu dengan sekarang. Sebab itu hari ini yang saya lihat daripada rancangan Malaysia ke-12, yang paling seronoknya adalah Tan Sri Muhyiddin, sebab beliau merasakan apa yang beliau unjurkan dilontarkan oleh Perdana Menteri. Jadi pada dia cuci tangan. Kalau baik, itu saya punya idea. Kalau tak baik, itu Mai Sabri punya hal lah. Ini masalahnya saya lihat. Tapi kalau dia dapat digest, dia dapat membaca,
Dan saya tak tahulah kenapa diserahkan pada Yang Amat Perdana Menteri dalam waktu yang begitu suntuk. Sepatutnya duduk dalam masa 5-6 jam. Ini kita nak buat di Malaysia, begini-begini. So, Perdana Menteri juga harus mengutarakan apa yang dia nak. Kita nak sekarang ni, bincanglah dengan anak muda. Sekarang ini tidak lagi, sebab itu saya kata anak muda penting. Sebab sekarang ini dunia anak muda ini perlu disantuni. What they want actually. Takkanlah anak muda masih lagi bawa Grab food. Takkanlah masih lagi nak bawa motosikal, bawa makanan. Anak muda hari ini sepatutnya pergi meneroki macam mana drone di teknologi pekepak. Mencari lagi macam mana untuk kita menghasilkan beras, menghasilkan tanaman-tanaman yang bermutu tinggi. Kalau boleh, durian lebih hebat daripada musangking. Bukan tak boleh. Dan kalau boleh, setiap tenunan baju-baju kita pakai ini terhasil daripada kain sutra yang lembut, yang cantik, dengan reka bentuknya yang cantik, dengan lakaran. Teringatlah saudara filem ini Sumpah Harum Minyak. Kalau lukisan tu lama-lama begitu, orang jemu, orang tak nak pakai dah. Sedangkan sekarang jangan hanya perusahaan kain, perusahaan batik hanya tertakluk pada hari Khamis saja wajib. Kaki tangan kerajaan mesti pakai baju batik pada hari Khamis. Tak boleh begitu. Kita harus mencari jalan. Tun Abdullah Badawi setelah berusaha membawa designer fashion batik ke peringkat antarabangsa. Ada dia punya fashion show batik. So, pereka-pereka kain batik, penyulam-penyulam batik, mesti ada dia punya perubahan, lakaran yang lebih cantik, yang lebih diterima. Jadi dalam keadaan begini, saya berserulah pada Yang Amat Perdana Menteri supaya menghayati. Jangan hanya sekadar bila press secretary bagi itu lontarkan ucapan. No, because saudara berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri, rakyat menanti apa unjuran pemikiran anda. Kalau tidak, nanti saya tak tahu ke mana negara nak pergi. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.